Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada kali ini apa yang kita akan lihat adalah bab yang baru. Bab 7 yang diberi nama koordinat. Bab ni dia tak lama, dia sekejap je bab ni. Tapi kita akan ambil masa sedikit, dia tak banyak, dia hanya ada 2 perkara sahaja dalam bab koordinat. Yang pertama, dalam 7.1 kamu akan diperkenalkan dengan jarak dalam sistem koordinat Cartesian. Sistem koordinat Cartesian tu adalah Satah Cartesian. Jadi pada muka 123 ada dinyatakan apakah yang dimasukkan dengan Satah Cartesian. Yang ini. Jadi Satah Cartesian mempunyai 2 paksi. Satah Cartesian mempunyai 2 paksi, iaitu paksi X dan paksi Y. Di mana paksi X adalah garis mencancang horizontal, manakala mengufuk, horizontal mengufuk, manakala paksi Y adalah paksi yang mencancang, which is vertical. Di mana kedua-dua paksi tersebut akan bersilang. Yang ni yang telah ditandakan dengan dot merah tu. Titik persilangan itu dipanggil sebagai asalan, ataupun dalam DLP kita panggil sebagai origin. Yang punyai asalan bermaksud nilainya adalah 0, 0. So origin 0, 0. Jadi paksi X represent the number line. So ke kanan adalah positif, ke kiri adalah negatif. Manakala paksi Y pun sama juga, ke atas adalah positif, manakala ke bawah adalah negatif. Jadi itulah Satah Cartesian yang mempunyai paksi X, paksi Y dan juga asalan. Jadi 7.1 kamu telah akan diperkenalkan dengan jarak. Antara contoh kalau kita lihat dekat sini, kalau setakat untuk mencari apakah jarak daripada sekolah, jarak daripada sekolah ke padang futsal, di mana kat sini dia ada beritahu bahawa satu unit tu mewakili 1 kilometer. Jadi kita boleh hitung sajalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita boleh katakan bahawa jarak daripada padang futsal dari sekolah adalah 7 km. Tapi macam mana kalau kita nak mencari jarak yang sengit macam ni? Kalau jarak menegak ataupun jarak mengufuk, kita boleh kira sahaja unitnya. Tapi kalau cari jarak yang sengit macam ni, rumah dari sekolah, masjid dari sekolah, kedai dari sekolah, macam mana kita nak cari jarak bagi yang sengit itu? Kalau ikut konsep kita adalah konsep yang kamu dah belajar, yang kita ulang banyak kali daripada bab 6, bab 5, iaitu teorem Pythagoras. Macam mana kita nak aplikasikan teorem Pythagoras itu? Jadi pada bahagian ini, so katakanlah ingin mencari jarak dari A ke B. Jarak dia sengit. So kalau kata daripada teorem Pythagoras adalah sama dengan punca kuasa 2 kat bawah ni ada. Kalau tengok kat sini, ini adalah teorem Pythagoras. Di mana AB adalah jarak. Ataupun dalam gambar ini AB adalah hypotenuse. Jadi kalau hypotenuse merupakan subjek, operasi mestilah tambah. Jadi AC ini adalah mewakili jarak yang mengufuk, manakala CB ini mewakili jarak yang mencancang. So teorem Pythagoras boleh digunakan untuk menghitung jarak AB ataupun jarak yang sengit tu. Dan tips satu lagi yang kamu lihat di sini, koordinat XY. Apa yang dimasukkan dengan koordinat? So koordinat XY, nilai X ditulis dahulu diikuti nilai Y. Contohnya sekiranya saya bertanya apakah koordinat bagi B. Koordinat bagi B, dia kata tulis X dahulu baru tulis Y. Jadi B adalah pada paksi X, B selari dengan 5. Jadi 5. Manakala untuk Y,
B adalah selari dengan 7. Jadi untuk tulis koordinat dimulakan dengan X, diakhiri dengan Y dan diwakilkan, diasingkan dengan koma. Okay, dan koordinat mesti ditulis dalam kurungan. So ini dipanggil koordinat. Dalam kurungan pasti X, titik pada X dan titik pada Y. Jadi contoh lain adalah apakah koordinat A. Jadi nilai X dia 1, nilai Y dia 2. Jadi koordinat bagi titik A adalah buka kurungan 1, 2. So itu yang dikatakan dengan koordinat. Okey. Jadi kita tengok kepada rumus jarak di antara dua titik pada sata. Okey. So rumus jarak di antara dua titik sata telah disimpulkan, iaitu yang ini. Jadi ini adalah rumus bagi jarak di antara dua titik. Okey, iaitu punca kuasa 2, X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey, apa yang dimasukkan dengan X2 tolak X1? Baik, sebenarnya ini adalah teorem Pythagoras. Okey, ini adalah rumus teorem Pythagoras. Okey, maksud X2 tolak X1 ni adalah mencari jarak mengufuk, horizontal distance. Manakala Y2 tolak Y1 ni adalah untuk mencari jarak mencancang ataupun vertical distance. So jarak mengufuk tu adalah yang ini. Jarak mencancang adalah yang tegak. Jadi dengan menggunakan teorem Pythagoras, kita akan dapat hipotenusnya. So itu adalah formula jarak. Formula jarak yang diterbitkan daripada teorem Pythagoras. Jadi kalau kita lihat daripada contoh 4 ini, macam mana nak dapatkan jarak AB. Macam mana dapatkan jarak AB? Pada penyelesaiannya ada dua kaedah. Kaedah pertama adalah gunakan konsep teorem Pythagoras. Tapi yang kita nak tekankan sekarang ni adalah kaedah 2, iaitu aplikasi ke dalam formula. Jadi ini adalah formula jarak yang ditulis semula, iaitu X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Apa yang penting pada pelajar adalah macam mana kita nak tentukan siapa X1, siapa X2, siapa Y1, siapa Y2. Okey. Diingatkan sekali lagi, pada koordinat ditulis dalam bentuk X, Y. Jadi X dengan Y. Sekarang cuma nak wakilkan siapa satu, siapa dua. Kalau kita labelkan ini sebagai X1, maka pasangan dia mestilah Y1. Kita tak boleh tulis X1 pasangan dia Y2, kita tak boleh tulis. Bila nak tulis koordinat, pasangan dia mesti sama. Kalau X1, Y mesti 1. Kalau X2, Y adalah Y2. So itu adalah sekadar melabel sahaja. Sekarang macam soalan dekat sini, siapa yang ditentukan sebagai X1, Y1, siapa yang ditentukan sebagai X2, Y2. Kalau tengok dalam gambar aja, koordinat A 17 ini dilabelkan sebagai X1, Y1. Manakala koordinat B dilabelkan sebagai X2, Y2. Sekiranya saya tukar, baru saya kata A saya adalah X2, Y2, B saya adalah X1, Y1. Adakah benda itu akan jadi salah? Jawapannya adalah tak. Penentuan siapa X1, Y1, X2, Y2 dia tidak mengganggu. Tak salah. Cuma yang saya kata tadi, kalau ini X2, pasangan dia mesti Y2. Kalau kamu tukar macam X1, Y2, itu yang salah. Tapi kalau dalam menentukan siapa X1, Y1, X2, Y2, sebenarnya tidak ada masalah. Cuma kebiasaannya macam mana kita labelkan siapa X1, Y1, X2, Y2 adalah mengikut turutan abjad. Sebab sekarang ni A dan juga B. So kalau A dengan B, automatik tahu A akan keluar dululah.
Jadi A adalah X1, Y1, memandangkan B adalah abjad kemudian, maka B adalah X2, Y2. Okey. Jadi seterusnya, selepas kita label siapa X1, Y1, X2, Y2, apa yang kita akan buat adalah kita akan buat penggantian lah. Okey, jadi macam untuk soalan ni, X1 telah dilabelkan sebagai 1. Jadi formula adalah X2 tolak X1. Okey, jadi kalau dalam formula ni adalah 5 tolak 1 yang saya highlightkan ini. Tapi katakanlah tadi kalau kita labelkan terbalik, dia akan jadi 1 tolak 5. Okey, memang 5 tolak 1 dengan 1 tolak 5 berbeza. Okey, 5 tolak 1 sama dengan 4. 1 tolak 5 sama dengan negatif 4. Okey, dia sememangnya adalah berbeza, tetapi dalam formula dia akan dikuasa 2 kan. Jadi kalau 5 tolak 1 ini kita kuasa 2 kan, kita tetap akan dapat 16. Manakala negatif 4 ini, kalau kita kuasa 2 kan dia, kita tetap akan dapat 16 juga. Sebab itu tiada masalah sekiranya X1, Y1, X2, Y2 itu kita labelkan tak ikut turutan, tapi cuma digalakkan lah selalunya X1, Y1 mestilah abjad yang terawal. Okey, so itu sahaja. Jadi markah lebih ditekankan kepada penggantian ke dalam formula dan juga jawapan. Okey, selalunya dalam Satah Cartesian, jawapan akan dibundakan kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, kebiasaannya lah. Okey, tapi kalau tak buat pun tak apa. Right. Jadi kita akan pergi kepada jom cuba 7.1. So kita akan dah mula buat latihan. Okey, cuma saya tengok kat sini sebab saya ada kelas pukul 11 kejap lagi. So apa yang saya boleh buat adalah daripada soalan 1 hingga soalan 5. Itu pun kalau sempat lah. Saya mengharapkan sempat daripada nombor 1 sampai nombor 5. Okey, jadi dalam rakaman video ni nanti tajuk dia saya akan tulis, tajuk kita sekarang adalah 7.1 jarak dalam Satah Cartesian ni. Okey, dalam sistem koordinat Cartes ni. Okey, ini adalah part 1. Okey, part 2 nanti adalah daripada nombor 6 sehingga nombor 12. Okey, mungkin 6 hingga 12 ini, alright, saya akan bertanyalah sebab sama ada kamu nak sekadar saya buat rakaman peribadi ataupun kamu ingin bersama sekali. Okay, selalunya saya lagi prefer kalau bersama lah, sebab kalau peribadi maksudnya saya seorang je yang belajar. Okay, so tak apa, kita pergi kepada jom cuba 7.1. Saya target kita akan sehingga soalan nombor 5. Right. Okay, kita mulakan dengan soalan nombor 1. Tentukan jarak di antara dua titik pada Satah Cartes di bawah. Okey, kat sini jarak dia agak mudah kerana tidak perlu melibatkan formula, kerana jaraknya adalah sama ada jarak mengufuk ataupun jarak mencancang. Okey, jadi untuk soalan A, jarak AB. AB merupakan jarak mencancang, kita boleh kira saja 1, 2, 3, 4. Jadi AB adalah sama dengan 4 unit. Okay, manakala soalan B, CD adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. So 5 unit. Okay, unit bagi koordinat adalah unit. Dia bukan kilometer, dia bukan sentimeter. Unit bagi koordinat adalah unit. Okay, seterusnya soalan C. Okay, EF. Okay, subjek bagi jarak kita tak tulis sebagai jarak. Apabila dua huruf itu ditulis secara huruf besar A, B, C, D, E, F, itu sahaja sudah mewakili simbol bagi jarak. Okay, ataupun panjang E kepada F. Okay, so untuk soalan C, EF adalah sama dengan 8 unit. Dan last sekali untuk soalan D, GH adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 unit. Okay,
Jadi ini adalah untuk soalan nombor 1. Okey, untuk soalan nombor 2, ini macam form 1 sahaja, iaitu dengan menggunakan teorem Pythagoras. Jadi untuk soalan 2A, okey, yang penting adalah subjek itu. Macam mana nak tulis subjek? So sekarang kita nak cari yang ini. So subjek dia adalah A, B. Okay, penulisan subjek yang kita nak tekankan. Jadi AB adalah sama dengan punca kuasa 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey. 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Jadi kita akan dapat 2 set 5 kan. So ataupun kita boleh tulis sebagai 4.47 cm. Okay, manakala untuk soalan B, AB adalah sama dengan punca kuasa 2 600 kuasa 2 tambahkan dengan 1200 kuasa 2. Okey, jadi daripada kalkulator, punca kuasa 2 600 kuasa 2 tambah 1200 kuasa 2 adalah sama dengan 1341.64. 1341.64 cm. Okey, yang ini simple, form 1. Terus gunakan teorem Pythagoras. Okey, tetapi kalau macam soalan C dengan D ini, alright, ada beberapa cara. Kalau nak gunakan, katalah untuk soalan ni saya tak nak gunakan rumus pun lagi, saya masih lagi nak gunakan teorem Pythagoras sebab boleh dihitung dengan mudah kan. Okey, so macam ni, jarak mengufuk adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ke? Betul tak? Betul tak jarak mengufuk dia adalah 6? Salah. Okey, sebab kamu perasan tak, satu senggat ni 2. Satu senggat ni 2 bukan 1. Okey, sebab tu tak berapa digalakkan pakai kira macam tu. Okey, kalau nak ikutkan, ini dah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi sebenarnya jarak mengufuk dia adalah 12. Okey, jarak mencancang dia lain pula. Sebab skala paksi Y lain, iaitu 1, 2, 3. So dah nampak lain di situ. So kalau kamu gunakan kaedah ni, kamu kena buat seperti yang ditunjukkan itulah. So AB adalah sama dengan punca kuasa 2 12 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Okey, kena tengok betul-betul labelnya. Alright. So punca kuasa 2 12 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2, maka AB adalah sama dengan 12.37. 12.37. Jadi hati-hati. Okey, ini yang dipanggil sebagai skala. Satu unit boleh mewakili berapa unit. Okey, so itu kita panggil sebagai skala. Seterusnya, untuk soalan D, cuba cek, okay, skala paksi X adalah 1. Okay, 1 unit ni 1. Paksi Y pun sama, 1 unit ni 1. Jadi kita boleh kira terus. So untuk jarak mengufuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk jarak mencancang 1, 2, 3, sebab dia dekat sini kan, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk mendapatkan AB adalah sama dengan punca kuasa 2 9 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Okey, jadi 9 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 adalah sama dengan 11.40. Okey. So ini adalah mencari jarak, okey, dengan menggunakan teorem Pythagoras. Ni tak guna rumus jarak lagi, hanya dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey. Seterusnya soalan nombor 3. Baru saya nak gunakan formula.
Right? So siapa yang nak kita tentukan sebagai X1, Y1, X2, Y2, tak payah nak fikir-fikir. Siapa yang kita jumpa dulu, itulah X1, Y1. Okay, sebab jawapan dia adalah mana-mana pun boleh dilabelkan sebagai X1 ataupun X2. Okay, yang penting pasangannya kena betul. Okay, katakanlah untuk soalan A, so ini adalah X1. Jadi 3 mesti Y1. Okay, so 1, 7 ini adalah X2. 7 mestilah Y2. Okay, label saja. Jadi untuk soalan A, dia tak ada subjek kan, so tak apalah. So untuk soalan A, saya just tulis jarak. Maka jarak adalah sama dengan punca kuasa 2. Untuk X adalah X2 tolak X1. Jadi 1 tolak 1 kuasa 2. Formula kalau tak ingat tadi, formula dia adalah ini. Punca kuasa 2 X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Punca kuasa 2 panjang tu. Right? So itu adalah formula jarak. Jadi ditambahkan dengan 7 tolak 3 kuasa 2. So ini. Right? So bila kat kalkulator, kalau boleh janganlah terlampau rigid sangat. Kalau kita dah boleh congak macam 1 tolak 1. 1 tolak 1 adalah kosong. Kosong kuasa 2 tambah 7 tolak 3 adalah 4. 4 kuasa 2. Jadi jarak adalah sama dengan 4. Sebab lebih penting pada aplikasi ke dalam formula dan juga jawapan sahaja. Untuk soalan B, so jarak adalah sama dengan punca kuasa 2. Sekarang ni yang saya nak buat ni, semua di sebelah sini adalah X1, Y1. Semua yang berada di sebelah kanan ni adalah X2, Y2. Kadang-kadang dah lama kita tak payah nak label pun, kita dah boleh nampak. Jadi 0 tolak 0 kuasa 2 tambah 9 tolak negatif 9 kuasa 2. 9 tolak negatif 9. Ataupun kalau dah mahir, dah tahu 9 tolak 9, sebab ada pelajar ni dia tak suka jumpa bracket banyak-banyak. Jadi 9 tolak negatif 9, dia akan jadi 9 tambah 9. Bila dia tulis macam ni, barulah dia rasa tenang sikit kan, sebab tak banyak kurungan. Tapi kalau nak kata yang paling basic, ni dah kira advance jugalah sebenarnya. Tapi yang paling basic adalah tulis elok-elok lah. 9 tolak negatif 9. So maka sama dengan punca kuasa 2 kosong kuasa 2 ditambahkan dengan 9 tambah 9 18 kuasa 2. Jadi kita akan dapat 18. Sebenarnya ABCD ni dia adalah jarak mengufuk ataupun jarak mencancang sahaja, sebab kita perasan dia ada nilai yang sama. So macam saya katakan, kalau untuk soalan A ni, adakah dia mengufuk ataupun dia mencancang? Saja nak bagi teka-teki kan. A dengan B ni, A, B, C, D, A ni mengufuk atau mencancang? Macam mana nak tahu dia mengufuk ke mencancang? Soalan A dia adalah soalan A dia mencancang. Dia vertikal, menegak. Macam mana nak tahu? Sebenarnya senang je. Right? Tengok nilai apa yang sama. Untuk soalan A, X dia sama. Untuk soalan B, X dia sama. Untuk soalan C, Y dia yang sama. Untuk soalan D, Y yang sama. Kalau dalam graf, dalam sata koordinat macam ni kan. Katalah ini koordinat 51. Ini adalah koordinat 54. Nampak? Yang sama adalah 5. Tapi garisan ni kalau digabungkan, kalau digabungkan kita akan dapat satu garisan mencancang.
Jadi kalau X yang sama, garisan adalah mencancang. Kalau Y yang sama, garisan adalah mengufuk. Okey. Sekejap ada soalan. Macam mana nak tahu dalam punca kuasa 2 tu nak isi apa? Isi formula. Dalam kuasa 2 tu nak isi formula. Ini formulanya tadi. X2 tolak X1. Y2 tolak Y1. Okay. So mana X? Dalam koordinat X mesti sentiasa berada di sebelah kiri. Dalam koordinat ini X. Sebelah kanan dia mesti Y. Okay. Ikut formula. Okay. Itu cara nak mengisi. Okay. Contoh lain lagi. Soalan C. Macam mana nak isi? Okay. Kalau nak start daripada basic balik, macam mana nak isi? Label dahulu. So 5 ini adalah X1. Negatif 2 adalah Y2. Sebab dalam koordinat dia XY bukan XX, dia XY. Okay. Negatif 2 ini adalah X2. Negatif 2 adalah Y2. Okay. Kemudian macam mana nak isi? Tengok satu-satu. So jarak sama dengan punca kuasa X2. Okay. X2. X2 adalah ini. Negatif 2. Buka kurungan dulu. Okay. Tolak X1 adalah 5. Tolak 5 kuasa 2. Tambah. Buka kurungan baru. Y2. Y2 adalah negatif 2. Tolak Y1. Y1 pada tadi Y1 adalah negatif 2. Okay, jadi Y1 adalah negatif 2 kurungan negatif 2. Tutup balik kuasa 2. Itu cara dia nak mengisi. Okay, tengok satu-satu. Right. So punca kuasa 2, negatif 2 tolak 5 adalah negatif 7. Okay, kalau tak tahu juga tekan satu-satu juga. Tambah negatif 2 tambah 2 adalah kosong kuasa 2. Jadi jarak adalah sama dengan 7. Dan soalan D. Okay, jarak adalah sama dengan, okay, sekali lagi padam, 7 ni adalah X1, maka 4 mestilah Y1. 8 adalah X2, maka 4 mestilah Y2. Okay, gantikan dengan betul dalam formula. So X2 adalah 8. Tolakkan dengan X1 adalah 7. Okay, dalam kurungan kuasa 2. Ditambahkan dengan Y2 adalah 4. Tolakkan dengan Y1 pun adalah 4. Dalam kurungan kuasa 2. Okey. Jadi 8 tolak 7, 1 kuasa 2. Okey, 1 kuasa 2. Tambahkan dengan kosong kuasa 2. Okey, sebab 4 tolak 4, kosong. Jadi jawapannya adalah 1. So, apakah unit bagi jarak dalam sistem koordinat ni? Adalah unit. Semua dia adalah unit. Dia tak ada cm, tak ada apa. Unit dia adalah unit. Okay. So, ini adalah untuk soalan nombor 3. Okay. Jadi, kalau kita pergi kepada soalan nombor 4. Okay, aplikasi dalam formula dia dah advance sedikit. Okay, kalau tengok soalan nombor 4, diberi jarak mengufuk 4 unit. Okay, apa tu jarak mengufuk? Jarak mengufuk adalah dalam formula iaitu X2 tolak X1. Tak payah kurungan pun tak apalah. Okay, manakala jarak mencancang adalah, maksudnya adalah
Y2 tolak Y1. Okey, sebab apa? Sekali lagi, rumus jarak apa dia? Rumus jarak adalah sama dengan punca kuasa 2 X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey, ini adalah formula jarak, di mana yang ini merupakan jarak mengufuk. Okey, Y2 tolak Y1 adalah merupakan jarak mencancang. Okey. So, jarak mengufuk sama dengan 4, jarak mencancang sama dengan 3. Hitung nilai A dan juga B. Okey. So, selalunya tadi kata macam mana nak label X1, X2 adalah, kalau tengok sekarang, dia ada dua huruf, A dengan B. Huruf apa dulu? Huruf A. Jadi, A adalah X1, Y1. B adalah X2, Y2. Okey. Dan di sini kita tahu jarak mengufuk sama dengan 4. Bermaksud X2 tolak X1 sama dengan 4. Y2 tolak Y1 sama dengan 3. Okey. Jadi apa yang kita buat adalah kita gantikan sahaja. So, X2 adalah negatif 1. Negatif 1 tolak X1. Negatif 1 tolak A sama dengan 4. Okey. Negatif 1 tolak A sama dengan 4. Kemudian saya dah pernah ajar macam mana nak dapatkan A kan. Iaitu kita akan bawa, in case lah dia tak tahu gitu. Okey, macam mana nak dapatkan A sahaja adalah dengan bawa yang ini letak di sebelah depan, ataupun saya akan tulis A sama dengan negatif 1 tolak 4. Tak perlu nak buat panjang-panjang. Kenapa saya tulis warna merah? Sebab sebenarnya tak payah tulis pun tak apa. Sebaliknya kita boleh terus tekan. So, negatif 1 tolak 4. So, sama dengan, jadi A adalah sama dengan negatif 5. A sama dengan negatif 5. Okey. Dan diberi juga Y2 tolak Y1 adalah sama dengan 3. So, Y2 adalah B. Okey, Y2 adalah B. Y1 adalah kosong. Okey, sama dengan 3. So, yang ni mudahlah. B tolak kosong adalah B sama dengan 3. Okey, so ini adalah untuk soalan A. Sama juga untuk soalan B, ini adalah X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. Negatif pindah bukan positif. Okey. Itulah saya kata ini kan special case. Ya, memang negatif pindah jadi positif. Sekarang ni, pindah sebenarnya ni, kalau kamu perasan, tak apa saya padam balik. Kan saya kata ni special case. Sekarang ni negatif apa? Ni negatif A. Sekarang dah jadi positif A. Okay. Kalau kamu nak buat yang style lama, style yang panjang tu, sebab pelajar dia biasa dia buat macam ni. Negatif 1 tolak A sama dengan 4. Kemudian negatif A sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Negatif A sama dengan 5. Jadi A sama dengan negatif 5. Daripada buat macam ni, saya boleh buat 2 baris saja dapat jawapan macam tu. 3 baris lah kalau tulis pun. Okay, sama sahaja sebenarnya. Right? Tapi ini special sebab subjek dia, sebab sekarang ni subjek dia adalah A. Okay. So, sebab subjek dia adalah A. Dan A itu adalah negatif. Jadi, kalau A itu adalah negatif, okay, subjek dia adalah negatif, kita nak positif. So, antara cara yang paling mudah adalah ambil semua yang di sebelah A, kita ambil letak dekat depan. Ini negatif 1 tolak. So, negatif 1 tolak 4. Okay, sebab tu dapat negatif 5. Sama sahaja sebenarnya. Right? Tetapi ini adalah cara kerja yang boleh dimudahkan lah. Okay. Seterusnya untuk soalan B.
So X2 tolak X1 sama dengan 4. Jadi X2 adalah 5, X1 adalah A. Jadi 5 tolak A sama dengan 4. Tengok sama lagi kan. So A, daripada kita buat A sama dengan 4 tolak 5, lepas tu A sama dengan, kita boleh je ambil terus A sama dengan 5 tolak 4. Okay, kita boleh terus tulis A sama dengan 5 tolak 4. Okay, sebab A tu dah memang negatif, kita nak jadikan dia positif. So jawapan dia adalah 1. 5 tolak 4 kalau nak pakai kalkulator tak tahulah kan. Tapi tak apalah, pakai je lah. So A sama dengan 1. Okay, ni saya kata, kita daripada kita buat sampai 4 baris ni, kita sebenarnya boleh buat 2 baris sahaja. Okay, ada cara yang lagi mudah untuk dapatkan A sekiranya A tu adalah negatif. Subjek tu adalah negatif, ada cara lagi mudah, iaitu ambil semua yang sebelah kiri dia, pindahkan. Okay, seterusnya Y2 tolak Y1 sama dengan 3. Jadi B tolak 1 sama dengan 3. Ini ya, B sama dengan 3 tambah 1. Okay, sebab apa? Saya pakai highlight lah. Negatif 1 pindah sebelah, dia akan jadi tambah. Okay, so 3 tambah 1 adalah sama dengan 4. Okay, Seterusnya untuk soalan C dengan D. Dah tertinggal dah. Apa? 4, 3 X2 tolak X1 4, Y2 tolak Y1 3. Okay, tak ingat. So saya tulis balik, X2 tolak X1 sama dengan 4, Y2 tolak Y1 sama dengan 3. Okay, jadi ni pun sama, X1 Y1, X2 Y2. Okay, saya labelkan semua sekali lah, X1 Y1, X2 Y2. Okay, jadi untuk soalan C, X2 tolak X1, so 2 tolak A sama dengan 4. Jadi A sama dengan 2 tolak 4. 2 tolak 4 sama dengan negatif 2. Okay, Y2 tolak Y1, B tolak negatif 1 sama dengan 3. Okay, jadi ni adalah B tambah 1 sama dengan 3. Jadi B adalah sama dengan 3 tolak 1 sama dengan 2. Okay, B tambah 1 sama dengan 3. Jadi B adalah sama dengan 2. Untuk soalan D, X2 tolak X1, 0 tolak A sama dengan 4. Kan, 0 tolak A sama dengan 4. Jadi A sama dengan negatif 4. Sebab 0 tolak 4 negatif 4. Okay, B tolak 4. Kan, Y2 B, Y1 4. So B tolak 4 sama dengan 3. So B adalah sama dengan negatif 4. Pindah sebelah, jadilah tambah 4. So B sama dengan 7. Okay, so ini adalah untuk soalan nombor 4. Okay, jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan nombor 5. Okay, jadi ini yang terakhir untuk hari ini. Okay, soalan nombor 5. Okay, rajah menunjukkan titik K, L, M, N, P, Q pada satah kates. Hitung jarak di antara titik yang berikut. Okay, so apa yang saya nak buat mudah sekarang ni adalah kita keluarkan setiap titik itu dalam bentuk koordinat. Right, K, H, J, K, L, M, N, P, Q. So saya ikut susunan lah. K,
L, M, N, P, Q. Okay, nak keluar kat sini, nak tulis kat sini terus pun tak apa, tapi tulisan saya macam besar sikit, so saya nak tulis dekat tepi. So apakah koordinat bagi K? So K dia mesti tulis X dulu. Jadi X dia adalah -3, Y dia adalah 8. Jadi koordinat K adalah -3, 8. Apakah koordinat L? Koordinat L, okay, adalah X dia adalah 6, Y dia adalah 7. Maka koordinat L adalah 6,7. Okay, dalam kurungan. Seterusnya, apakah koordinat M? Mesti mula dengan X dahulu. X adalah 1, Y adalah 4. Jadi dalam kurungan 1,4. Koordinat bagi N, X adalah 2, Y adalah 1, maka dalam kurungan 21. Okey, apakah koordinat P? Koordinat P, X adalah -3, Y adalah -4. Okey, jadi P adalah -3, -4. Okey, kalau tak ada kurungan, selalunya pemeriksa akan terus tulis salah, jadi sila hati-hatilah. So untuk Q, X adalah 3, Y adalah -3. So koordinat Q adalah dalam kurungan 3, -3. Okey, so kita dah ada semua titik-titik tu. Jadi apa yang kita akan buat adalah kita akan aplikasikan dalam formula. Sekali lagi, tulis banyak kali pun tak apa. Jarak adalah sama dengan punca kuasa 2 X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Punca kuasa 2. Okey. So untuk menjawab soalan A, saya gerak atas sikit, nak kecilkan sikit. So soalan A minta km. So km bermaksud nak gunakan inilah, K dengan M. So km, K dulu. Jadi ini adalah X1, ini adalah Y1, ini adalah X2, ini adalah Y2. Jadi gantikan. So km sama dengan X2 dalam kurungan 1 tolak -3 kuasa 2. Okay, X2 tolak X1. So X2 tolak X1 kuasa 2 ditambahkan dengan, okay, Y2 adalah 4 tolak Y1 adalah 8 dalam kurungan kuasa 2. Okey. So katakanlah tak boleh nak congak, buat teruslah. Okey, tak boleh congak, tekan je kalkulator sama. Ini antara contoh kalau mak 1 tolak -3 tak pandai lah. 1 tolak -3 berapa 4 tapi kalau katalah tak berapa jelas, okey, buka kurungan, salin je balik. 1 tolak buka kurungan -3 tutup kurungan 2 kali, letak kuasa 2. Tu cara dia. Okey, tambahkan dengan 4 tolak 8 tutup kurungan kuasa 2. Salin sama je yang macam kamu tulis. Okey. So sama dengan ni. Tapi okey, ini SATA KATES SATA KATES jawapan tak boleh tulis dalam cert. Okey, dalam punca kuasa jawapan kena tulis dalam perpuluhan. Okey, dan jawapan juga tak boleh tulis banyak, hanya boleh tulis sehingga 2 tempat perpuluhan saja. Jadi sama dengan 5.66. Okey, kenapa boleh 2 tempat saja? Sebab selalunya graf, okey, graf, right? Kalau saya katakan daripada 5 dengan 6 ni, ini berapa? 5.5. Okay, boleh tak kalau nak baca 5.66 dalam tu? Tak boleh kan sebenarnya. Okay, so ini antara sebab lah kenapa dia buat macam ni. Okay, jadi selalunya dalam SATA Cartesian, dalam koordinat,
Kalau kata jarak, selalunya kita akan bagi sehingga 2 tempat perpuluhan. Okey. Seterusnya untuk soalan B. Okey, untuk soalan B, ML. Okey, ML. Okey. Ni. Alright. Alang-alang M itu dah dilabelkan sebagai X2, Y2. Okay, L saya labelkan sebagai X1, Y1. Sebab saya kata tadi, tak ada masalah pun walaupun M disebut dulu kan. Tiada masalah, sama sahaja. Okay. So, ML adalah sama dengan X2 tolak X1, 1 tolak 6 kuasa 2, tambahkan dengan 4 tolak 7 kuasa 2. Okey, kemudian dipunca kuasa 2 kan. Okey, jadi pada kalkulator 1 tolak 6 kuasa 2 tambah dalam kurungan 4 tolak 7 kuasa 2. So apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat sama dengan 5.83. Okey, sama dengan 5.83. Okey. So seterusnya untuk soalan C. Okey, PN. Dia minta PN pula. Saya sudah boleh padam kot yang lain ni. Sebab dia minta PN. Alamak, okay, dia nak lagi. Tak boleh padam. Okay, saya label baru je lah, warna hitam. Okay, untuk dapatkan PN, ni PN yang ini. Okay, so label je mana-mana. Nak labelkan, saya labelkan atas bawah lah. Ini X1, Y1. Ini X2, Y2. So PN adalah sama dengan negatif 3 tolak 2 kuasa 2 tambahkan dengan negatif 4 tolak 1 kuasa 2. Okay, kalau dah selalu buat, dia memang akan jadi laju macam ni je lah. Kalau nak lagi laju, label pun dah tak buat dah, terus gantikan je sebab dah boleh nampak. Okay, tapi yang tak laju tekan kalkulator lah. Tekan kalkulator slow-slow, takut salah. Negatif 3 tolak 2 kuasa 2 tambah negatif 4 tolak 1 kuasa 2. So sama dengan 5 set 2. Okay, ataupun kita bagi jawapan 7.07. Okay. Dan last kali, yang terakhir, soalan D. Right, KQ. KQ ke atas ni. So K berada di sini, Q berada di bawah. Okay, so ini X1, Y1, X2, Y2. Okay, ataupun terbalik pun tak apa, yang penting dia sepasang. Okay, jadi untuk dapatkan KQ adalah sama dengan 3 tolak negatif 3 dalam kurungan kuasa 2 tambahkan dengan negatif 3 tolak 8 dalam kurungan kuasa 2, punca kuasa 2. Okay, so punca kuasa 2, 3 tolak negatif 3. Mana 3 nya? Negatif 3 tutup kurungan kuasa 2. Hati-hati, ni salah ni. Dia tak boleh silap. Apa yang silap, saya tak buka kurungan awal-awal. Silap sikit, habis semua. Okay, tambahkan dengan buka kurungan negatif 3 tolak 8 kuasa 2. Okay, so jawapannya adalah 12.53. So sama dengan 12.53. Okey, saya nak hentikan rakaman sekejap. Jadi itu saja daripada saya untuk part 1. Nanti kita ada sambungan part 2.
Okey, terima kasih. Assalamualaikum.